Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Kita bab ketiga ni. Tadi satu bab je. Yalah, 1 jam mana cukup nak 2 bab kan. Hak tu baru perhiasan. Bab ketiga adalah bab makanan dan minuman. Yang mana saya rasa saya nak sentuh, saya sentuh lah. Yang mana saya rasa tak sentuh, baca sendiri. Sebab boleh, ni Malaysian kan? Malaysian ke? Zeus kan? Kan saya kena sokong lah. Yang tak boleh yang ada kena mengenai Yahudi. Kita ni kalau tak setuju dengan boikot ke tak dan sebagainya, tapi kita bukan jurucakap bagi pihak yang diboikot lah kan. Ini terpulang, siapa nak boikot, boikot lah. Siapa tak nak boikot, suka dia lah. Ini bukan suatu suatu ketetapan hukum yang qat'i. Tapi orang boikot disebabkan ialah owner dan sebagainya adalah menyokong dan sebagainya. So siapa nak boikot, boikot lah. Siapa rasa tak nak boikot, itu dia punya keputusan. Bukan bermakna siapa tak boikot haram. Kafir. Tak. MACD dan sebagainya, dan juga beberapa kita sebut je lah, dah habis semua orang pakat boikot belaka. Franchise tak franchise ke apa, mestilah dia akan bayar juga kepada hak ownership ataupun nama tu. Tapi yang pekerja-pekerja Islam dia, hak yang dia ambil ayam tu tak ayam Malaysia, maksudnya halal. Pekerja-pekerjanya pekerja orang Melayu Islam kita. So tak ada menjadi masalah. Tinggal lagi macam kita sebut lah, kalau dah orang bukan nak buat macam mana kan. Itulah perniagaan kan. Yang pentingnya engkau buatlah satu program yang menzahirkan suatu sokongan kepada Palestin dan sebagainya. Ini dah lagi diboikotnya, lagi diboikot, lagi dia pun tak kerti nak buat apa tau. Grab tak grabnya, kita mengambil keputusan untuk uninstall dan sebagainya, itu atas suka hati aku lah. Aku nak install ke tak install ke. Yang komen-komen belah bawah tu, habis itu Facebook dan sebagainya, suka hati aku lah. Habis awak tak uninstall Facebook dan I memilih untuk tidak uninstall Facebook, dan I memilih untuk uninstall Grab. So what? Kalau dah engkau menyatakan secara jelas penyokongan kepada Israel dan sebagainya, dan I rasa tak suka, I rasa nak uninstall, I berbual dalam Facebook I punya Facebook rumah I, suka hati I lah. Yang kau masuk rumah aku buat apa? Kan? Itu contoh lah, ada satu sudut lah. Kalau tanya saya secara peribadi, saya tidak setuju untuk boikot MACD dan sebagainya. So kalau tanya saya nak boikot apa, sebab semua-semua itu adalah orang Islam kita, dan juga makanan-makanan yang diambil ataupun sumber-sumbernya itu juga adalah Malaysian dan sebagainya, diambil daripada ialah sumber dalam negara kita dan sebagainya. Tinggal lagi macam I sebut lah, kita bukan menjadi jurucakap bagi pihak tu pula untuk mempertahankan dia kan orang Islam. Tak pasal lah aku nak sebut kan. Mana-mana lah. Bab makanan dan minuman dalam Islam. Bab makanan dan minuman dalam Islam,
sebenarnya tak ada isu sangat, tapi isu-isu adalah yang melibatkan isu-isu moden, melibatkan isu-isu pada zaman kita, makanan yang diproses, makanan dan sebagainya. Pada zaman Rasulullah SAW, maka turun ayat Al-Quran secara umum dan menjadi panduan dalam bab makanan dan minuman. Begitu juga dengan hadis-hadis Rasulullah SAW menjadi panduan secara umum, prinsip yang perlu kita patuhi dalam bab makanan dan minuman. Samalah dalam bab pakaian dan sebagainya. Apa-apa bab dalam Islam telah pun ada secara garis panduannya daripada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanan al-at'imah. Terus kepada hak berikutnya, asas berkaitan makanan, ayat Allah Subhanahu wa taala Al-An'am. Qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharrama ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuha aw lahma khinzirin fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghairi Allahi bihi faman ittara ghaira baghin wala 'adin fa inna rabbaka ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, la ajidu, aku tidak dapati dalam apa yang telah diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan ala ta'imin yata'amuhu, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, melainkan kalau benda itu maitah, bangkai. So bangkai yang tak disembelih cara Islam, matinya dengan cara tidak disembelih, namanya maitah, bangkai. Maka bangkai haram dalam ayat ni. Au daman masfuha, darah yang mengalir, maka darah yang mengalir juga haram. Darah mengalir ni apa dia? Darah hak yang kita sembelih tu keluar darah banyak tu. So itu dipanggil masfuha, darah yang mengalir. Aulah ma khinzirin, daging babi. Fa innahu rijsun, maka sesungguhnya ia adalah najis. Rijsun, kotor. Au fisqan, atau sesuatu yang fasik. Uhilla li ghairillahi bih, dan binatang yang disembelih atas nama selain Allah, famanitturra ghaira baghin. Berikutnya datang pengecualian. Kalau sekiranya terpaksa memakannya kerana darurat, sedang ia tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Pengasihani. Firman Allah, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi allazi yajidunahu maktuban 'indahum fit tawrati wal injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat, dan dihalalkan bagi kamu at-thayyibat, benda-benda yang baik, wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, dan diharamkan bagi kamu benda yang kotor. So dua ayat ini adalah kaedah, dawabit, prinsip dalam agama kita yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. So yang diharamkan itu tak banyak, yang diharamkan tu tak banyak, yang halal yang banyak. Maka daripada ayat-ayat itu dan sebagainya, maka al-aslu fil asya'il ibahah, asal dalam sesuatu perkara itu harus, melainkan ada dalil yang mengharamkannya. Maka dalam bab makanan, jumpa dalam hutan nampak macam babi tapi bukan babi. Nampak macam babi tapi lain dari babi. Halal ke tak halal? Halal lah. Tak kira lah nama dia apa-apa ke, nama dia yang ada kaitan babi, tapi kalau dia tak babi, halal lah. Dalam laut ditanya, adakah air ini boleh berwuduk? Nabi kata, tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh. Halal airnya suci dan bangkainya halal. Ikan berenang, jumpa ikan ni hidung babi. Boleh makan tak? Boleh, namanya ikan, tinggal lagi hidungnya macam babi saja. Ikan babi, tak kira lah namanya ikan babi ke, ikan tonyok ke. Yang penting dia haiwan laut, boleh makan. Ada babi laut tak? Ha? Ada babi laut? Entahlah. Anjing. Babi laut bukan babi yang berenang dekat laut. Kalau pergi ke pulau
apa nama tu, kat US tu apa nama? Hawaii. Alah, apa nama dah? Kat Miami ada satu, kita kalau nak pergi tu naik ferry. Pulau, ada pulau babi, orang kata pulau babi, banyak babi berenang. Satu haram lah babi tu, walau dia masuk laut. Babi tu berenang. Pulau babi dia. So babi tu tak boleh lah, sebab dia babi, tinggal dia berenang saja. Tapi kalau namanya babi laut, bukan babi, tapi dia orang namakan dia babi laut, maka dia haiwan laut lah. Hukum hakam berkaitan makanan. Mengetahui hukum hakam berkaitan makanan termasuk perkara penting dalam agama. Mencari halal fardu ain atas setiap mukallaf. Hadis yang selalu kita dengar. Thumma dzakara ar-rajula yutilu as-safar ash'atha aghbar yamuddu yadayhi ila as-sama'. Satu orang yang bermusafir jauh, kemudian dia punya rambut ash'as, berdebu, berkusut, menadah tangannya ke langit, kemudian dia ya Rab, ya Rab, wahai Tuhan, wahai Tuhan. Sedangkan makanan dia haram, mashrabuhu haram, minumannya haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram, kemudian diberi pula makan dengan benda yang haram. Fa anna yustajabu lidzalika, bagaimana doanya nak mustajab? So dalam hadis ni, yang pertama itu adalah doa mustajab. Antara doa mustajab ialah orang yang musafir. So hadisnya hak tu, yutilu zakar ar-rajulu yutilu safar, satu orang yang bermusafir, yutilu safar, kerana as-safaru qita'atun minal azab, kerana musafir itu adalah separuh daripada azab. Maka dengan azab bila musafir, maka Allah bagi dia suatu kelebihan. Bila musafir, maka doanya mustajab. Lagi jauh dia musafir, lagi lama dia musafir, mustajab. Kemudian asy'atha aghbar, hak ni rambut dia, biasa orang musafir padang pasir waktu itu berdebu, rambut dia pun berdebu. Maka para ulama sebut antara keadaan mustajab doa adalah keadaan kita dalam keadaan yang tak berapa nak terus. Sebab tu Nabi keluar dalam istisqa macam mana? Nabi pakai pakaian lusuh. Nabi keluar istisqa, Nabi pakai pakaian lusuh. So kalau kita nak minta kepada Allah dalam keadaan yang sangat memerlukan, jangan pakai macam ni. Ni kot ni, tak payah pakai. Buka lah. Pakai baju biasa saja belah dalam. So itu antara mustajab doa. Maksudnya, kenapa ya? Kenapa jadi begitu? Humble, nampak merendah diri, nampak tawaduk, dan kita tidak rasa bila kita pakai macam ni, dia rasa megah. Dia rasa macam pakai tie pula, kan, coat. So tu nampak macam boleh membawa kepada bongkak, boleh membawa kepada takabur, boleh rasa diri itu bagus sangat, boleh rasa diri itu hebat. So bila nak doa depan Allah Ta'ala ni, jangan pakai macam tu. Pakai biasa-biasa saja. Kemudian yamuddu yadayhi ila sama', antara mustajab doa ialah menadah tangan ke langit. Menadah tangan ke langit, ini adab doa dan juga mustajab doa. Walaupun ada beberapa keadaan kita tak perlu angkat tangan. Kemudian ya Rab, ya Rab, sebut berulang kali, wahai Tuhan, wahai Tuhan, wahai Tuhan, ya Rab, ya Rab. Kemudian masuk dalam bab yang akan menyebabkan doa terhalang. Makanan haram, minuman haram, pakaian haram, diberi makanan yang haram. Fa anna yustajabu lidzalika, macam mana doa nak mustajab? Sebab tu makanan penting. So makanan penting, walaupun tak semua orang wara'. Wara' apa dia? Meninggalkan yang harus, takut jadi haram. Kita pun jumpa satu duit dalam rumah kita, boleh ambil tak? Ambil lah, sebab rumah kita.
Memang duit kita dalam rumah kita. Secara asasnya lah. Tiba-tiba tetamu baru lepas datang rumah. Dia duduk kat satu kursi. Lepas dia balik, kita jumpa ada duit. Ini duit aku ni rumah aku ni. Aku punyalah. Tapi dia telah ada qarinah. Ini bukan kot, ini duit kawan tu kot. Dari sudut hukum, boleh tak dia ambil? Boleh saja tu rumah dia. Pada asalnya rumah dia. Tapi oleh kerana warak, dia call. Engkau tadi ada tinggal duit tak? Dia kata, cek. RM10. Betul lah RM10. Kau ada duit, tinggal duit tak? Mana ada? Tak ada. Okey lah, ambil lah. So, orang yang warak, dia meninggalkan benda yang harus, takut jatuh dalam bab haram. Bab makanan, macam tu jugalah. Ada orang terlampau menjaga. Baguslah. Warak dalam bab makanan. Dia pun tak masuk, dia tengok pergi kedai kawan tu, yang table roti tu tak pakai kepiah. Tak nak masuk. Amboi. Takkan nak table roti pakai jubah. Tak boleh masuk. Yang melampau, jangan masuk. I nampak kepala dia kepala keldai. Sufi lah tu. Kalau nak bagi tahu, sebenarnya dia bukan nak bagi tahu dia tu sufi, dia nak bagi tahu dia tu wali. Sebab dia boleh nampak kepala orang tu kepala keldai. Kayaknya dia tu mental problem. Baru lepas tengok cerita keldai ke apa ke, sangat obses dengan keldai. Tiba-tiba dia kata nampak keldai lah, kepala babi lah, macam ni, macam mana. Itu dah melampau. Itu dah had melampau. Dia pergi kedai, halal ke tak ni? Tengok makcik Minah yang berniaga. Orang Islam niaga. Makan je lah, janganlah melampau. Dia pergi US. Pergi US, makanan tak ada. Pergi travel, naik kereta. Dah apa, dalam perjalanan susah nak dapat yang halal. Kalau kita duduk dekat satu tempat senang. Tapi bila dia travel, jalan jauh, nak makan apa? Yang ada McD. Makan, nak makan tak? Mungkin dia guna minyak babi. Apa nama? Dia pergi McD. Okey, pergi negara US, negara Kristian, negara Yahudi. Boleh makan tak? Syubhah, sebab dia duduk Malaysia. Ustaz Malaysia kata, makanan ahli kitab tak boleh makan. Sedangkan Quran kata boleh. Itu ahli kitab yang masih mengamalkan kitab. Adapun ahli kitab yang ada sekarang adalah ahli kitab yang tidak lagi beramal dengan kitab. Ada tak ahli kitab yang beramal dengan kitab lagi? Ada tak agak-agak? Mungkinlah kot kan? Ortodoks. Ataupun Yahudi lebih strict. Yahudi dia ada kosher. Kan? Dia lebih strict. So kalau kita pergi US, ada makanan kosher, boleh makan tak? Boleh lah, apa masalahnya? Sebab dia pun agak menjaga makanan dia kosher. Dia tak makan makanan yang biasa-biasa ni. Kalau kita jenis yang menjaga, tak makanlah. Kalau kita jenis yang menjaga, so tak belilah McD dia. Daging dia tu kan. Habis makan tu je lah, telur ataupun fries. Tapi kalau salad. Tapi kalau dia pergi dekat US dan dia tak ada masalah makan ahli kitab. Mana ada ahli kitab yang mengamalkan kitab lagi lah ni? Zaman Nabi, adakah ahli kitab mengamalkan kitab? Iyakah? Kalau dia mengamalkan kitab, dah lamalah dia ikut Nabi Muhammad.
Kan? Kalau dia mengamal ahli kitab, kalau dia mengamalkan kitab dia ikut Islam lah. Sebab kitab dia kata ismuhu Ahmad, Nabi akhir ismuhu Ahmad. Patut dia kena ikut lah. Tapi dia tak nak ikut. Dan kitab-kitab yang ada pada zaman Rasulullah, itu Taurat dan Injil dan sebagainya, itu tidak katalah diubah oleh tangan-tangan mereka. Allah kata dalam Quran, dan mereka kata hadza min indillah. Dia tulis kitab dia padam apa yang dia suka, dia koyak apa yang dia tak suka dan sebagainya. Kemudian dia kata hadza min indillah. Ini adalah kitab Allah. So Yahudi dan Kristian telah pun mengubah kitab mereka dan telah pun dihukumkan sebagai kafir. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Soal musyrik, orang kafir ada dua. Satu ahli kitab kafir lah, iaitu Yahudi dan Kristian. Tapi makanan ahli kitab boleh makan. So kalau dia pergi negara-negara yang memang negara itu negara Kristian dan sebagainya, makanlah. Bismillah, makan. Kalau tak nak, makan sayur je lah. Ataupun beli fries tadi tu. Kita tak nampak. Sehari dia pula pergi McD pagi-pagi, breakfast. Dia pun belilah. Nama breakfast tu, dia bagilah nama. Tapi sampai-sampai ada bacon. I tak minta. Kita punya makanan, semua burger kita ada bacon. Udah. Angkat roti tu, buah bacon tepi tu. Bismillah. Kalau warak, sangat jagalah. Kalau dah lapar, makanlah kan. Kalau pergi negara China, dia pun berhenti dekat airport China, Guangzhou contohlah. Nak makan apa? Buah je lah kan. Buah ataupun nak beli apa? Ikan je lah, ikan masak cili. So begitulah. Maksudnya kalau kita ni warak, jaga sungguh, tak ada isu lah. Tapi ada certain orang, maka dia taklah berapa warak. Tapi bukanlah kita kata haram. Kita tak kata haram, boleh. Tapi kalau warak, dia jagalah. Dia makanlah 2 bulan, setahun, 2 tahun, makanlah sayur. Kalau mampulah. Masakan guna wine, kita lajukan dulu. Kod ada. Okey. Pandangan ulama tentang keperluan syahwat ni, baca sendirilah. Makanan yang halal dan haram semua dah tahu. Ya ayyuhallazina amanu awfu bil uqud. Uhillat lakum bahimatul an'am illa ma yutla alaihim ghaira muhillis saidi wa antum hurum. Innallaha yahkumu ma yurid. Kemudian langkau-langkau. Muka surat 64. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Khaybar an luhumil humur wa rakhasa fi luhumil khayli. Dalam perang Khaybar, Nabi melarang daging himar. Himar tak boleh makan. Humur ahliyah tu keldai. Keldai tak boleh makan. Rijsun, najis. Kuda boleh makan tak? Boleh. Nahana Rasulullah SAW yauma Khaybar an luhumil khumur wa azina lana fi luhumil khayl. Kuda. Okey, ayat tu, ayat muka 65. Binatang liar yang halal pula ialah seladang, kerbau, termasuk benda-benda yang baik. Begitu juga dengan unta, kambing hutan, kibas, kambing gunung. Begitu juga dengan keldai hutan. Keldai hutan, keldai apa? Humur ahliyah tu yang keldai, yang dongki tu. Itu humur ahliyah. Adapun keldai hutan ni mungkin zebra. Hak tu kalau yang diharamkan humur ahliyah tu adalah keldai, dongki tu. Itu tak boleh. Bagal tak boleh. Tak masuk bab lagi. Bagal campuran, kahwin campur. Kulda dengan keldai dapat bagal.
Tak boleh makan. Lahir daripada ataupun campuran daripada binatang haram. Babi pergi buat pula dengan kuda, bada. Tak boleh. Yang lahir daripada campuran yang haram tu, so tu jangan. Kemudian sebenarnya tidak ada beza antara liar dengan jinak. Walau bagaimana keldai kampung adalah tidak halal. Keldai kampung tu merujuk kepada keldai yang tu, keldai dongki tu. Kijang, dubur, musang, arnab, yerbuk, sejenis tikus, landak, memerang adalah halal. Dubur halal hyena. Dalam mazhab Syafi'i juga dubur halal. Apa nama? Dubur kita panggil apa? Dubur lah, hyena tu. Apa dia? Lama boleh makan. Lama boleh. Kijang, arnab, yerbuk, landak, dan sebagainya. Begitu juga biawak dhab boleh makan. Tinggal lagi Nabi tak makan saja. Okey, benda kotor begitu banyak sekali. Ular, jengking, kelawar, kutu binatang, kutu manusia. Ini masuk dalam khaba'is Hak ni masuk dalam al-khaba'if. Benda kotor. Okey, berikutnya 66. Binatang yang ada taring, kuku dan mencakar mangsa, Nabi larang. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an kulli dhinabin min siba'. Iaitu haiwan yang liar ni, yang makan makanan dengan taringnya. Kemudian disebabkan kerana kesemua jenis binatang yang disebutkan di atas menerkam mangsa. Atas tu ada sebut harimau, kumbang dan sebagainya. Menerkam mangsa dengan ataupun dengan taring. Selalu memburu dan bukan diburu. Sebagaimana dinyatakan oleh Imam Syafi'i. Setengah ulama berpendapat zirafah, serigala, gajah, juga buaya adalah halal dimakan. Abu Talhah telah pun makan buaya. Sebahagian mengharamkan sebab taring. So dalam mazhab Syafi'i disebutkan bahawasanya buaya haram. Dalam Maliki buaya halal. Dan dia dikira buaya itu adalah haiwan air, maka boleh makan. Boleh makan. Ya, boleh makan. So dalam air ada taring, boleh makan. Sebab keumuman dalil al-hillu maitatuh. Anjing tak boleh dimakan kerana masuk dalam kategori binatang kotor, dan juga penegasan dalam Al-Quran najis berat. Anjing najis berat. Dalam hadis riwayat Zubair, sa'altu Jabiran an thamanil kalbi wasinnur. Aku ditanya, sa'altu Jabiran, aku bertanya Jabir tentang harga samanil kalbi, harga ataupun duit lah, daripada jual anjing wasinnur, sinur kucing. Qala zajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi melarang memakan bayaran daripada harga binatang tersebut. Wa inna Allah azza wa jalla idza harrama akla syai'in harrama thamanah. Bila diharamkan memakannya, maka haramlah jual belinya. Musang, tupai, pelanduk, qaqim, sejenis binatang yang seperti memerang, adalah halal dimakan. Tupai, musang dan sebagainya itu makanlah. Tupai kan. Dulu Tuan Guru Aziz selalu tembak tupai, orang duk marah. Orang duk kata dia Wahabi. Tembak tupai je pun. Siput babi boleh makan tak? Mana ada dalil larang? Sebahagian menyatakan tak boleh makan, masuk dalam al-khaba'ith. Al-khaba'ith. Tapi al-khaba'ith ni juga dawabitnya juga susah. Orang Malaya kata orang Sabah Sarawak. Betul ya? You bukan Sarawak kah? Bukan Sabah. Orang Malaya tak makan apa? Dia tengok ulat, apa nama ulat dalam apa? Nama ulat. Ulat sagu apa dalam pokok tu lah kepada dia, jijik. Sebab kita tak makan ulat tu kat sini. Tapi orang sana makan. Haram ke tak? Tak lah. Bagi kita mungkinlah. Maka masuklah dalam kategori Nabi tengok Khalid makan
Dhab. Nabi kata, makanlah, I tak makan, orang aku tak makan. So, tempat kita tak makan benda tu. Tapi Nabi tak larang. Dan tak ada dalil yang melarang. Nak kata khaba'is, siput babi makan apa? Daun lah. Arnab makan apa? Daun, tarik dia. Mana lagi bersih? Siput babi ke arnab? Dia bukan memburu. Tupai tak dikira kategori haiwan memburu. Tupai makan buah-buahan apa dan sebagainya. So itu boleh. Musang makan buah. Musang makan tikus. Lipas kotor. Lipas semut. Bukan. Lipas lalat. Ini semua kotor. Bahkan boleh dibunuh. Harus bunuh pula. Menunjukkan cicak. Minal fawasik al-fuwaisiq. Daripada haiwan-haiwan yang fawasik ni. Fasik bukan dia fasik. Maksudnya haiwan yang kotor. Bahkan orang yang dalam keadaan ihram pun boleh bunuh tikus dan sebagainya. So tikus ada orang makan. Dia kotor. Hamster, comel. Tak tergamak. I tak makan. Wallahualam, tak ada dalil yang melarang. Buaya makan bangkai. Biawak kotor. Biawak ni dia makan daging tu. Biawak ni dia makan benda-benda, dia memburu. Tak gitu? Kau tak setuju? Biawak makan buah ke apa? Buaya dah lain. Saya tanya, dua alam macam mana dua alam? Dalam botol. Kita baca dulu, kita tengok. Dalam hadis. Okey, dah. Okey, secara umum gitulah. Secara umum, itu apa nama, muka surat 68 tu ada sebut. Haram jenis burung lah. Okey, burung yang dikategorikan ada dia punya cakar tu. So masuk dalam kategori ni zi mikhlabin minat tayr. Zi mikhlab, burung yang memburu, guna ni tangkap. Itu helang. Dia tulis itu Raja Wali, Syahin, Bas, Hida'ah. Itu semua jenis-jenis burung helang. Kalau tengok hadis tu tak boleh lah. Tapi sebagian mengharuskan disebabkan dia merujuk sinur itu kucing yang dinamakan kucing liar. Wallahualam, tu ada perbezaan pandangan. Sebagian sinur adalah kucing liar, kucing hutan. So kucing hutan yang dimaksudkan. Wallahualam. Yang ada punya kucing sekitar kita tu boleh dijual beli. Wallahualam. Sebagian kata masuk juga dalam kategori tak boleh jual beli juga. Gagak, burung memakan bangkai, gagak berbelang putih, gagak berbulu hitam dan yang sebagainya. Burung ering makan bangkai tu kan. So maksudnya makan benda-benda kotor ni. Okey, berikutnya, memakan binatang yang memakan kotoran manusia adalah makruh. Bukan kotoran manusia saja kotoran hak dia pun, kotoran-kotoran yang lain dipanggil al-jallalah. Baik kambing, lembu, ayam maupun lele, kerana Nabi melarang memakan jallalah.
Dalam hadis naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aklil jallalati wa albaniha. Nabi larang makan haiwan jallalah dan juga minum susunya. Kemakruhan binatang jallalah ini bergantung kepada perubahan bau dan busuknya. Jika dalam peluhnya dan lain-lain mengandungi bau najis, binatang tersebut dinamakan jallalah. Dan kalau sebaliknya tidak dinamakan jallalah, sebagaimana yang disahihkan oleh An-Nawawi dalam kitab Ar-Rawdah. Sebaliknya tercatat dalam At-Tahrir yang dijadikan pertimbangan dan ukuran ialah kebanyakan makanannya. Maksudnya kebanyakan makanannya najis. Jika sebahagian besar makanannya adalah najis, ia dinamakan sebagai al-jallalah. Dan jika tidak, ia tidak dinamakan al-jallalah. Tegahan memakannya bersifat makruh tanzih. So jallalah adalah binatang yang makan benda kotor, najis. Binatang yang boleh makan tapi dia tu makan benda kotor. Ayam ke, itik ke, arnab ke, dia makan taik dia, ataupun dia makan benda kotor, maka dipanggil jallalah. Adakah ianya haram? Dia Nabi larang waktu dia makan najis itulah. Bagi dia kuarantin. Sebab dalam riwayat para sahabat menyatakan kepada Rasulullah tentang ayam yang makan benda kotor, Nabi suruh kuarantin. Berapa hari? Dalam riwayat disebut 3 hari, boleh 4 hari, boleh 6 hari, boleh seminggu, 2 minggu. So kalau kita ada binatang yang makan kotor, kurung dia seminggu, bagi dia air Evian. Boykot juga. Bagi dia minum banyak air, atau bagi makanan yang elok dalam tempoh 1 minggu, dan sembelih dan makan. Nak bagi dia ni je, bagi dia apa, bersihkan balik perut dia. Itu saja. Itu jallalah. Akan ada masuk, ada tajuk tu. Tapi oleh kerana dah sebut, dia masuk sekali lah. Al-jallalah, ikan keli yang dibela dan diberi makan najis. Babi, dia bagi pok-pok babi semua, dia pun buang dalam kolam keli tu. Keli pun makan. Dan kita pun memakan keli tersebut. So kita makan keli ke kita makan babi? Jallalah. So bagi dia seminggu, bagi dia lembu pula. Tapi dalam buku kita ni dah disebut maksudnya majlis tak apalah, nanti akan sampai kita baca. Dalam perbincangan majlis fatwa, dia menyatakan haram kalau sekiranya dia memberi makan yang najis itu dalam peliharaan dia. Maksudnya dia ada kolam keli, kalau dia memang berniat pergi ambil yang sampah-sampah orang buang ke, daging-daging babi ke apa dan sebagainya, dia pun campak dalam kolam, purposely nak bagi ikan yang makan dan gemuk, maka mereka kata haram. So secara umum dia masuk jallalah tadi tu, kerana ikan keli tersebut tidak ada taklifan syarak. Kemudian sama dalam kes makan najis, itu jallalah. So bagilah dia seminggu, 2 minggu dan sebagainya untuk membersihkannya balik. Tapi orang Islam kita tak buat lah kot. Ni mestilah orang yang makan bar. Binatang yang dilahirkan hasil kacukan yang kita sebut tadi, baral dan sebagainya, so itu haram. Makan ulat yang terdapat dalam buah-buahan, makan ulat buah-buahan yang bercampur dengan keju, cuka, kacang, tidak haram. Tetapi jika ulat itu mati, ia dikira najis dan haram memakannya. Cuma halal dimakan bersama dengan buah tempat ia keluar, dan bukan dimakan secara berasingan berdasarkan pendapat yang asah. Mana satu? Ulat dalam buah kita telah elok. Tu selamatlah. Ulat tu dia kuih dikumpul dalam mangkuk. Dah matilah ulat tu. Maka dia kata tak boleh. Bangkai. Dikira bangkai.
Tapi ada perbahasan lagi lah. Serangga, haiwan-haiwan yang malasa, apa dipanggil istilahnya, laisa lahu, ataupun haiwan-haiwan yang laisa lahu damun sa'ilah, haiwan-haiwan ataupun serangga-serangga yang tidak ada darah yang mengalir. Seperti semut, seperti kerengga, seperti cengkerik. Pergi ke Thailand ke ataupun Laos, Myanmar, tu kan, pilih kau nak apa, nak lipas ke, nak cengkerik ke, nak belalang ke. Macam-macam. Sedap cengkerik tu. Lipas air tak makan lah. Tapi hak cengkerik tu yang macam belalang. Kok. Oh, crunchy. Kat tempat kita tak jumpa lah. So kalau kita pergi ke Thailand, belah-belah atas, dekat Laos, dekat nak Myanmar ke apa ke, pergi pasar malam dia. Macam-macam. Tikus ada, kucing ada. Semua ada. Okey, meminum darah, air kencing dan seumpamanya. Jika seorang terpaksa minum darah, air kencing atau selain-lain cecair yang najis yang tidak memabukkan, hukumnya harus. Jika seorang terpaksa, jika tidak memabukkan, hukumnya harus. Jika seorang berada dalam keadaan terpaksa, di mana yang ada hanyalah air kencing dan juga arak, maka wajib minum air kencing dan tidak harus sama sekali minum arak. Kerana pengharaman minum arak lebih berat dan berkaitan dengan hukuman hudud. Kerana itu meminum air kencing lebih utama dilakukan dalam situasi di atas, kecuali jika seorang tidak menemui selain arak saja. Ketika itu harus meminum arak kerana meraihkan darurah, seperti tercekik makanan, kerana menyelamatkan diri daripada kematian. Darah tak boleh minum, air kencing tak boleh minum. Itu asal lah. Darah najis ke tak? Dalam mazhab Syafi'i dah tentu najis lah. Darah najis. Dalilnya? Daman masfuha tadi tu. Dalilnya diguna dam masfuh. Tapi cuba tengok ayat yang tadi tu, dam masfuh tadi. Maksud apa tadi? Fa'innahu rijsun, maka najis. Dia kata fa'innahu rijsun. Tapi sebagian para ulama melihat darah tidak najis, kerana rijsun kat situ bukan bermakna najis. Rijsun kat situ, kalau ayat ni mungkin najis. Sebagian maksud rijsun tidak merujuk kepada najis. Rijsun menunjukkan benda kotor. Rijsun menunjukkan benda kotor. Maka mereka menyatakan bahawasanya darah tidak najis. Tidak semua benda yang najis, tidak semua benda yang kotor itu najis, dan semua najis adalah kotor. So darah pada mereka, pada sebagian para ulama, tidak najis. Dan al-aslu fil a'yani taharah. Kaedah asal dalam setiap benda suci. Malaikat ada dalil yang mengatakan dia najis. Nak kata najis, kena ada dalil. Arak najis ke tak? Arak najis ke tak? Dia haram dah tentu, ijma'. Najis, khilaf. Yang kata najis, dalilnya hak tu. Apa tu? Innamal khamru wal maisir wal azlam. Maisir judi. Innamal khamru arak. Wal maisir judi. Wal azlam teluk tilik nasib. Wal asnam sembah berhala. Rijsun, najis. Berhala najis ke tak? Tak kan?
sentuh patung yang buat semayang tu sama? Tak kan? Maka dia tak najis. Maka ayat itu dia kata arak, tenung nasib, berhala. Maka ulama yang kata najis dia masuk ni. Nampak tu? Khamr. Tapi ulama bahas juga dengan ayat yang sama. Berhala, judi, tak najis. Main judi, tak najis. Arak, tak najis lah. Tapi arak haram minum. Arak haram diminum, tapi tak najis. Tapi mazhab kita najis. Arak najis. So kalau arak terkena kat tangan kita, ada tak dalil yang menyatakan bagaimana cara bersiarak? Tak ada. So tak ada najis lah. Tak najis lah. Kalau dia tak basuh, dia lap saja. Ataupun dia biar kering, tak najis lah. Haram minum saja. Dia bubuk. Haram lah. So arak tak najis. Darah juga macam tadi, khilaf juga. So darah juga khilaf. Air kencing najis lah. Hak ni Imam Nawawi juga sebut dalam Majmu'. Sebut dalam Majmu', wa qala an-Nawawi fil Majmu' idza turra, apabila terpaksa dalam keadaan darurat syurbid dam, minum darah. Ni ada kena juga. Minum darah ataupun air kencing ataupun selain daripada keduanya benda-benda najis yang al-ma'iat, yang najis yang cair, bentuk air yang tidak memabukkan. So kalau sekiranya terpaksa ataupun tak ada benda yang lain melainkan yang ada air kencing saja, maka minum air kencing. Ada satu cerita, apa nama tak cerita tu, dia pergi hiking. So bila hiking dia terjatuh dalam batu dan dia tersangkut antara batu tu. Berdasarkan cerita benar kan, pasal penuh tengok cerita tu, dia tergantung kat situ, kaki dia tersekat beberapa hari, dan dia pula pergi hiking seorang-seorang. Tak ada air kencing minum air kencing. Dan itu dia ada memang geli. Memanglah sekarang memang geli. Sebab tu benda-benda yang darurat ni kita akan makan dan kita akan minum dalam keadaan memang terpaksa. Pada waktu itu tak fikir apa dah. Ada cerita yang dia kapal terbang dia terhempas di pergunungan ais, pergunungan salji. Terdampar lah kat situ. Kawan-kawan dia, beberapa orang kawan dia mati. Ataupun cerita satu lagi tu, cerita yang ikan paus tu. Apa nama cerita tu? Yang dia naik macam sailor punya boat tu. Dia pergi tangkap ikan paus menghancurkannya. Sudahnya tinggal beberapa orang di atas sampan tu, duduk terdampar tengah laut. Kawan-kawan seorang mati. Dah beberapa minggu tak makan. Makan kawan tu lah. So waktu itu, waktu darurat. Ada orang kata, bila buat darurat ni mesti buat contoh babi. Iyalah, memang punya nak begitu, memang darurat sangat lah. Sebab tu kita buat contoh babi. Tak, benda lain tak ada ke? Banyak lagi binatang-binatang lain. Kalau ada, tak payah bincang bab darurat lah. Kita nak bincang bab darurat, yang ada babi aja dia. Makanlah untuk melangsungkan hidup. Dan jangan buat kari. Makan buah-buahan daripada kebun seorang yang jatuh ke tanah. Hak ni, kalaulah orang tu tak izin, tak boleh lah. Kalau orang tu izin, makanlah. Saya ringkas kan, kau tak habis kata ni. Ada adab yang sewajar ni ketika makan dan minum, tak akan ada pun saya nak kena baca kan. Makan bangkai dalam keadaan darurat, dalil tadi. Apa-apa pun benda haram ni dalam keadaan darurat boleh berlaku. Ad-darurat tubihul mahzurat. Darurat mengharuskan yang haram. Itu kaedah.
Dan ad-darurat tuqaddar biqadariha. Darurat tu kita ambil sekadarnya saja. Kadar nak hidup saja makan. Yang dah kenyang, dah cukup. Cari benda lain je. Tak jumpa juga, babi tu juga yang ada. Potong lagi sikit kaki dia pula. Arak dengan air kencing tadi. Air kencing dulu. Dah habis air kencing pun tak keluar dah. Arak dia ada. Darurat. Minumlah. Bangkai ikan dan belalang, semua kita dah tahu. Belalang boleh makan, bangkai ikan boleh makan. Huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh. Okey, muka surat 79. Minyak capelin diperolehi daripada ikan. Minyak capelin. Capelin ni nama ikan ya. Bukan chaplin ya. Capelin ni ikan macam ikan sardin. Pernah tengok ikan sardin? Ada orang tak pernah tengok, melainkan yang dalam tin tu aje. So, bini dia pun suruh dia pergi pasar. Bang, beli ikan sardin ni. Allah, macam mana bentuk ikan sardin? Yang pernah tengok dalam tin saja kan? Hak yang kecil, yang panjang tu. So, ikan capelin pun lebih kurang macam tu. Hak ni kalau dekat negara Jepun dan sebagainya, negara-negara yang ada banyak ikan ni, so mereka ambil ikan ni dalam kuantiti yang banyak, ambil nak minyak dia tu. Minyak ikan ni. Tu. Beribu-ribu tan ikan. Satu tan mengenai 40,000 ekor ikan capelin yang beratnya antara 15 hingga 30 gram. Kat Jepun dipanggil apa? Ikan shima apa tu? Tak ingat dah, Cimasu ke apa nama ikan tu. Ikan capelin ditangkap nelayan akan terus dibawa ke tapak kilang untuk disimpan. Okey, ringkas. Apa isunya? Isunya ikan tu perutnya dengan darah ni tu blend sekali. Boleh ke tak boleh? Kalau di tempat negeri kita ni, ikan rebus. Ikan rebus yang kita rebus tak siang tu. Sama ada kita beli kat kedai yang dia rebus dah, siap rebus. Dia rebus dengan perut-perutnya tu. So, dengar sebahagian kuliah, haram lah. Haram, neraka. Sebab apa? Sebab mazhab Syafi'i, sebagai pandangan ulama Syafi'i berbeza. Maka mazhab Syafi'i melihat bahawasanya darah ikan juga najis. Darah ikan najis. Sebahagian berpendapat dalam mazhab Syafi'i juga ada Ar-Ramli dan sebagainya berpendapat ikan halal dan tidak najis. Kerana al-hillu maitatuh, halal bangkainya. So darah ikan khilaf. Yang mana kata najis, maka ikan capelin ni tadi atau ikan rebus tu tadi haramlah makan. Sebab najis. Dia mesti basuh dulu. Basuh, buang perut dan sebagainya. Pandangan yang wallahualam, pandangan yang terpilih, yang kita pilih adalah tidak najis. Tak najis ya. Ulama yang mengatakan ikan kecil tak dikira najis. Bukan tak dikira najis, dimaafkan. Seperti ikan bilis. Tai ikan bilis. Jenuh nak siang. Ya, buang. Dia pun goreng je lah dengan tek-tek ikan bilis tu. Susah. Maka dimaafkan. Ikan besar tak boleh. Tangkap ikan hiu, kena belah, kena basuh dan sebagainya. Ikan sebagai sumber makanan halal, gede. So macam kita sebut tadi lah. Yang mana kata haram, haram. Yang mana kata halal, halal. Yang mana kata ikan tu kecil dan susah untuk diasingkan, dimaafkan. So ikan capelin tadi tu dimaafkan. Sebab dia buat banyak untuk mengeluarkan minyak ikan tu. Untuk ni lah. Dalam sebahagian pandangan fatwa kita, hak benda-benda macam ni semua, pertama tengok kalau sekiranya najis tak najis. Yang kedua, tengok pandangan perubatan. Kalau sekiranya memudaratkan dari sudut perubatan, tak boleh.
Kedudukan daging ayam yang sudah dimasak tapi masih ada kesan darah pada urat daging dan tulangnya. Hak ni pun pernah jadi isu juga. Yang haram tadi darah apa? Dam masfuha. Darah yang mengalir. Darah dalam daging, yang keluar najis, dalam tak najis. Dia pun masak dalam periuk, keluar najis. Kalau seketui tak najis. Kalau kita potong keluar sikit najis. So dam masfuh bila kita sembelih tu. So bila kita sembelih, darah yang keluar tu dipanggil masfuh. Jangan pergi tadah. Tak boleh lah. Dam masfuh haram. Najis ke tak? Dalam mazhab Syafi'i najis. Sebab darah najis. Maka sembelih binatang kena berjuju. Kena balik dan tukar. Najis. Pandangan ulama lain seperti mazhab Hanbali, Maliki dan sebagainya yang mengatakan bahawasanya darah najis haiwan yang dimakan dagingnya tidak najis. Tai lembu, tai unta, air kencing lembu, air kencing unta tidak najis. Sebab haiwannya dimakan. So bila haiwan dimakan, daripada kepala sampai ekor makanlah. Tinggal lagi darah masfuh tadi tak boleh disebabkan dalil. Dam masfuh tak boleh, najis dengan dalil. Ataupun tadah tu minum tu tak boleh lah. Tapi darah yang ada dalam urat-urat daging tu tak dipanggil masfuh lagi dah. Bahkan para sahabat sebagainya bila dimasak keluar darah-darah tu semua dan Nabi tidak menyatakan najis dan mereka makan. Itu dia punya ringkasan ya. So kalau mengambil pandangan haiwan yang dimakan tak darahnya tak najis dan sebagainya, maka dalam Ibn Mas'ud, maka riwayat Ibn Mas'ud lepas dia sembelih tu kena darah-darah kat baju dia, terus masuk masjid dan terus mayang. Dan Nabi tak suruh ulang solatnya, menunjukkan tak najis. Kedudukan ikan yang diternak dalam air najis, ni tadilah. Mesyuarat jemaah ulama Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Kelantan bersidang sekian makanan yang diberi tidak halal. Mesyuarat telah membuat keputusan bersetuju memfatwakan bahawa ikan yang dipelihara dalam kolam tasik lombok seumpamanya serta diberi makanan yang berasal dari daging babi dan anggota-anggotanya yang lain adalah haram dimakan, dan para peternak ikan dilarang memberi ikan ternakan dengan makanan yang berasal daripada daging babi. So kalau dalam fatwa-fatwa negeri kita tak membenarkan lah. Okey, berikutnya plasma darah. Secara umum, nak baca tak dah 12.30, saya nak balik. Plasma darah adalah diambil dari darah lah. Darah dia ada banyak komponen. Darah kalau apa sebenarnya? Merah. Merah itu platelet. Merah adalah platelet. Darah yang nampak merah tu sebab tu kita panggil platelet darah tu, sel darah merah. Darah yang dipanggil plasma ni darah yang color kuning. Pernah tengok? Dia color kuning macam nanah tu. So itu darah, plasma darah. Ada platelet, darah jadi merah. Maka sebagian kalau kita tengok kat hospital-hospital dan sebagainya, kalau biasa kantung merah tu biasa darah lah. Ada satu kantung color kuning. So hak ni semua dia ada komponen-komponen dia lah. Maka darahnya ni, kesimpulannya, dalam teknologi moden zaman kini, dia ambil darah ni untuk menjadikan suatu bahan untuk memasukkan dalam makanan. Contoh, so dalam makanan dan sebagainya, untuk menjadikan makanan itu bukan segar, dia jadi attach antara minyak dengan air, antara dan sebagainya lah, pembuatan sausage dan sebagainya. So dia guna plasma darah. Kalau kita buat mayonis, tahu macam mana buat mayonis? Mayonis dia guna telur, minyak, blend. Telur kuning tu berfungsi untuk menggabungkan antara minyak dengan air supaya dia tak
terlerai dan tak terpisah. So apa perkataan ni? Emulsify. So dia boleh bergabung dan dia tak dibahagikan. Kalau kita guna benda-benda macam tu, tak ada isu lah, halal lah. Tapi kalau dah guna darah, so dia ambil plasma darah ni untuk menggantikan benda tu. Kenapa dia buat guna ni? Sebab lebih murah. Lebih murah. Dan untuk makanan nak diproduce dalam bentuk yang banyak, lebih murah lah daripada nak guna putih telur kuning dan sebagainya. So banyak duit nak kena pakai, dan bila banyak duit nak pakai, maka mahal lah barang tu. So itu tentang plasma darah. Boleh Google dan baca bab ni. So majlis fatwa kita menyatakan bahawasanya kalau sekiranya dia guna plasma darah dan sebagainya, maka haramlah. Kenapa dikatakan haram? Kerana masih ada lagi bahan-bahan yang halal yang boleh digunakan untuk tujuan itu. Kalau sekiranya dah tak ada, itu saja yang ada, dan baru masuk dalam kategori hak yang memang tak dapat dielakkan lah. Berikutnya tentang perbahasan istihalah. Istihalah ni juga khilaf di kalangan ulama. Istihalah ni apa? Perubahan dari satu bentuk kepada bentuk yang lainnya. Maka dulu isu istihalah bising apabila tentang babi, kan? So babi dan sebagainya, dia ambil dari babi, dia buat bentuk teknologi sampai dah. So bila dia buat dalam bentuk bentuk kimia dan sebagainya tu, so dia berubah daripada bentuk nampak macam ni terus jadi macam ni. Maka sifatnya tak ada, apa pun tak ada, semua tak ada dah. Dia menjadi suatu entiti yang baru. Dan kalau dibuat tes DNA dan sebagainya, tak ada kat situ. So ini panggil istihalah. So isunya ada khilaf juga dalam masalah ni. So sebagai istihalah kata kalau sekiranya dia telah berubah sifat daripada najis kepada bentuk yang lain daripadanya itu, maka diharuskan. Seperti juga dalam ilmu-ilmu perubatan dan sebagainya, macam saya selalu sebut, kalau kita di hospital jantung, kita ada conduit yang dihasilkan, yang diambil daripada babi. So conduit tu seperti saluran kecil je, saluran. So saluran tu diambil daripada babi. Bukan dia pergi sembelih babi tu, dia ambil babi bubuh kat kawan tu. Tak. So dia telah buat something jadi benda macam tu. Macam tu lah. So itu secara kesimpulan. So sebahagian menerima, sebahagian tak menerima. Yang lain tentang e-cigarette dan vape ini, hukumnya seperti merokok dan sebagainya lah. Rokok itu diharamkan disebabkan kemudaratan. So begitu juga majlis fatwa kita. Pertama dia tengok kepada pengharaman dan sebagainya. Jika sekiranya perkara itu terpaksa digunakan dan sebagainya, kena syarat yang kedua pula. Syarat yang kedua, maka ditanya kepada bahagian perubatan. Adakah dia akan menyebabkan kemudaratan kepada individu yang menggunakan benda itu? Kalau sekiranya ada mudarat, maka dia haram dari sudut mudarat tu pula. So dia ada beberapa kaedah yang itu semua boleh baca dalam majlis-majlis fatwa punya pandangan lah. Okay. Yang lain, bab yang memabukkan dan sebagainya, hak ni macam kita sebutkan tadi. So masalah memabukkan juga telah pun dibincangkan. Boleh tengok kalau dalam majlis fatwa kita dan sebagainya, tentang masalah arak, alkohol dan sebagainya. Ada beberapa jenis alkohol dan sebagainya. Kalau sekiranya pembuatan itu berasal untuk memang mencipta arak, maka diharamkan. Kalau sekiranya ianya terhasil daripada suatu proses yang bukan untuk arak, tetapi proses itu menghasilkan alkohol, maka hak tu diharuskan. Dan juga dilihat pula berapa kadar alkohol dan sebagainya. Maka orang bahas tapai dan tak tapai dan sebagainya. Maka majlis fatwa menyatakan bahawasanya setelah diperhatikan oleh pakar-pakar, maka kebanyakan makanan-makanan kita mengandungi alkohol pun. Tapi alkohol ada pelbagai bentuk dan jenisnya, maka mereka juga menetapkan berapa peratus alkohol yang diharuskan, 0.05% dan sebagainya, atau 0.5%. Kalau sekiranya tara banyak itu, maka diharuskan. Kalau lebih daripada itu, maka ianya diharamkan. Bab perubatan ini, ubat-ubatan, sikit lagi, ubat-ubatan kita dalam JAKIM ataupun halal, kita ada beberapa ubat ataupun pharmaceutical, ada ubat-ubatan yang telah diberikan persijilan halal.
Ada ubat-ubatan yang telah diberikan persijil halal dan sebahagian besarnya tidak ada sijil halal. Kerana isu-isu yang macam-macam lah dalam bab perubatan ni. So itu secara kesimpulan. Wallahu a'lamu bis-shawab. Kalau garis panduan tu boleh tengok 121 tu lah. Okey. Wallahu a'lam. Yang lain baca sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdika.